Ini bab yang masih menceritakan tentang pemilihan guru. Hukama Samarqand. Hukama ni apa tuan-tuan? Hukama ni adalah jamak ataupun dipanggil plural bagi kalimat hakim. Hukama ni plural bagi hakim. Hakim ni apa pula? Hakim ni bukan maksud di sini hakim yang duduk ke mahkamah tu. Itu pun hakim juga, tapi bukan maksudnya di sini. Cuba kita tengok satu perkara yang sangat menarik dalam bahasa Melayu ni. Kita dalam bahasa kita, bahasa Melayu, saya rasa 70% dia ni cedok daripada bahasa Arab. Kalau yang duduk ke mahkamah tu kita panggil apa? Kita panggil hakim kan? Bahasa Melayu kita panggil hakim. Oh, ni kerja hakim ni. Apa? Judge. Ya, hakim. Hakim dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Hakim juga. Kalau kita ada kes, kita kena pergi mahkamah. Kita kena pergi mahkamah kan? Mahkamah dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Mahkamah dalam bahasa Arab apa? Mahkamah juga. Pergi mahkamah nanti kita kena hukum, betul? Kena hukum ni, kalau kena hukum bahasa Arab apa? Hukum juga. Hukum tu ambil daripada hukum juga bahasa Arab. Hakim, hakim juga. Mahkamah, mahkamah juga. Kan? Banyak sekali bahasa Melayu ni yang kalau kita tengok betul-betul rupanya diambil daripada bahasa Arab. Kan? Tak payah ceritalah masjid. Masjid memang bahasa Arab lah. Kitab memang bahasa Arab lah. Banyak lagi. Ya, sampai saya tengok ada orang-orang dikumpulkan. Apa dia kalimat-kalimat bahasa Melayu yang sebenarnya berasal daripada kalimat bahasa Arab sebenarnya. Terlalu banyak sangat. Okey. Jadi di sini dia kata hukama. Hukama ni berasal daripada kalimat dia hakim. Tapi bukan hakim di sini yang kerja dekat mahkamah tu. Hakim di sini maksudnya orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dipanggil hakim. Tengok. Siapa itu orang yang hakim? Iaitu orang yang ada hikmah. Orang yang memiliki hikmah itu dipanggil orang yang hakim. Hikmah tu apa pula tuan-tuan? Hikmah ni maksud dia kebijaksanaan. Hikmah ni dipanggil sebagai kebijaksanaan. Kalau kita fikir betul-betul, yang maksudnya pandai, pandai itu dia berbeza daripada bijaksana. Pandai ni, dia sebenarnya berbeza daripada kalimat bijaksana. Apa beza pandai dengan bijaksana, tuan-tuan? Kenapa kita panggil Allah Ta'ala, namanya Allah itu maha bijaksana. Tapi kita tak sebut Allah maha pandai. Jarang kita dengar Allah pandai. Tak, kita panggil Allah maha bijaksana. Jadi apa beza pandai dengan bijaksana? Antara bezanya, kalau pandai ni biasanya sebab belajar. Bila duduk belajar, jadi pandai. Bijaksana ni, dia datang walaupun tanpa belajar. Orang kalau masuk universiti, buat degree, belajar tu, belajar ni, okey, dia jadi pandai. Orang yang pandai belum tentu bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kalanya datuk kita, nenek kita, ayah kita, mak kita di kampung tak pernah jejak kaki kat universiti pun. Dia lebih bijaksana daripada ribuan orang-orang belajar di universiti yang pandai. Jadi bijaksana ni boleh kita kata kematangan, pandai menyelesaikan masalah, pandai memberikan nasihat pada orang, tu namanya bijaksana. Tak sama dengan pandai. Nak kata pandai kan, Masya Allah, ramai orang pandai zaman sekarang ni. Pergi universiti, buat master lah, buat PhD lah. Wah kan, dapat
anugerah dekan lah tu lah, pandai. Tapi belum tentu mereka bijaksana. Belum tentu mereka bijaksana sebenarnya. Kalau di dalam bahasa Inggeris, dia ada satu istilah yang sangat bagus. Bijaksana ni dipanggil dengan istilah the wisdom. Dia bukan intelligent. Intelligent tu pandai. Bijaksana ni the wisdom. Kita masa mula-mula saya bincang dengan Tuan Haji Razib, nak pilih nama untuk tempat ni. Sebelum ni kita Darul Quran Datuk Keramat. Cerita once upon a time lah. Dulu-dulu punya cerita, tempat ni namanya Darul Quran Datuk Keramat. So lepas tu kita nak tukar nama. Saya bincang dengan Haji, Haji, nama apa kita nak letak tempat ni? Fikir-fikir, Haji kata, saya nak letak kalau boleh dalam bahasa Inggeris, The House of Wisdom. The House of Wisdom. Wisdom ni, macam saya kata tadi, wisdom ni maksudnya kebijaksanaan. Bijaksana ni lebih hebat, lebih tinggi daripada sekadar pandai, mengetahui maklumat. Masya Allah. Jadi saya fikir-fikir, saya kata house. House ni apa? House ni dar. Wisdom ni apa dalam bahasa Arab? Al-Hikmah. Maka dapatlah Darul Hikmah. The House of Wisdom. Itu tempat kita nak mencari kebijaksanaan. Tempat ni bukan tempat nak jadi pandai, yang sekadar nak tahu maklumat je. Bukan. Tapi tempat ini nak melatih sesuatu yang lebih tinggi lagi daripada sekadar jadi pandai. Tempat ni kita nak menghasilkan orang-orang yang bijaksana. Kalau kita duduk dengan orang tua-tua kan, let's say kita ada satu masalah, kita tanya pandangan orang tua-tua yang mungkin umur dah 60 tahun, 70 tahun, banyak pengalaman hidup. Dia boleh settlekan masalah kita dengan 2 ayat je. Dia punya jawapan tu, 2 ayat tu boleh settlekan macam-macam masalah yang kita hadapi. Ini namanya orang bijaksana, orang berpengalaman. Orang yang lebih banyak makan garam dalam hidup. Pengalaman yang selama dia hidup sekian-sekian tahun ni menyebabkan dia ni pandai dalam menyelesaikan macam-macam masalah. Jadi tak samalah dipanggil bijaksana dengan pandai. Pandai ni ramai, pandai ni. Anak kita pun pandai tuan-tuan, dapat nombor 1 dalam kelas dia. Oi, pandai. Anak kita SPM dapat 12A. Huish, pandai. Tapi belum tentu bijaksana. Kebijaksanaan ini ada pada orang-orang yang telah matang lah, ya. Telah matang, telah lama hidup, banyak pengalaman. Ya. Bahkan orang-orang alim pun, orang-orang alim yang ada ilmu pun bukan semua orang yang bijaksana. Mungkin dia pandai, mungkin ustaz ni, seorang ustaz ni dia pandai, dia ada maklumat. Dia boleh mengajar hukum hakam, dia boleh mengajar Quran, dia boleh mengajar macam-macam benda dia boleh mengajar. Sebab dia pandai. Tapi belum tentu dia bijaksana. Belum tentu dia bijaksana nak membimbing orang. Belum tentu dia cukup bijaksana untuk menyelesaikan masalah orang. Belum tentu dia bijaksana dalam menyampaikan ilmu dia tadi. Ilmu banyak, kepandaian tu ada. Tapi tak cukup pandai nak menyampaikan ilmu, maksudnya tak cukup bijaksana lah. Ya. Jadi kita tak payah nak risau. Kalau seseorang itu kan, dia ni tak ada sijil lah, belajar sekolah sampai level SPM je. Berapa ramai orang-orang tua yang ni ABC pun dia tak reti baca pun. Tapi duduk dengan mereka-mereka ni, Masya Allah, macam-macam manfaat kita akan dapat. Kita yang belajar tinggi-tinggi pun, bila duduk dengan orang tua-tua ni, kita tunduk kepala kita. Sebab mereka golongan yang bijaksana. Walaupun kita yang belajar tinggi-tinggi mungkin pandai. Tu beza tu. Ya. Masya Allah. Jadi
ceritanya hukama. Hukama ni jamak kepada hakim. Maksudnya orang-orang bijaksana lah. Ahli hikmah lah. Orang-orang yang memiliki hikmah ni. Daripada Samarkand. Samarkand ni satu tempat di Iran ya tuan-tuan. Iran ke Iraq. Dipanggil dulu dengan istilah Samarkand. Jadi orang-orang pandai, cerdik pandai dekat ni Samarkand ni dia pernah berkata, apabila kau pergi ke negara Bukhara ni pula satu tempat, satu negeri di satu negara yang namanya Uzbekistan. Pernah dengar Uzbekistan? Di Uzbekistan tu ada satu tempat nama dia Bukhara. Tempat berasalnya Imam Al-Bukhari. Kita selalu dengar Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari berasal daripada Bukhara. Sekarang dipanggil sebagai Uzbekistan. Negara-negara yang belakang dia stan ni banyak sangat. Ada Uzbekistan lah, ada Tajikistan lah, ada Pakistan lah, ada Kazakhstan lah. Ya? Apa dia? Kirgistan. Nak sebut pun saya tak pandai. Turkmenistan lah kan. Saya kalau di Mesir tu, saya jumpa yang geng-geng ni, kita tak pandai nak sebut nama negara dia orang. Jadi kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia geng-geng stan ni. Ini geng-geng stan ni. Silap sikit, bunyi dia berubah jadi apa? Geng setan ni. Ya, geng setan. Sebab negara yang belakang ni stan tu banyak sangat. Sampai kita nak sebut pun tak pandai. Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Kan? Jadi Bukhara ni satu daerah di negara yang bernama Uzbekistan. Tempat berasalnya Imam Al-Bukhari. Tempat berasalnya ramai ulama pada zaman dulu. Baik. Jadi ada seorang ulama kata, kalau kamu pergi ke Bukhara, kan? Jadi ingat Bukhara ni satu tempat yang tempat ramai ulama datang daripada situ, tempat Imam Al-Bukhari. Kita pun selalu juga dengar Bukhara ni. Tapi kita punya Bukhara ni lain sikit. Kita punya ni nasi kambing Bukhara. Biasa kita dengar nasi Bukhara kan? Ada kedai mamak dia jual nasi Bukhara. Tu je kita tahu. Bila sebut Bukhara, oh nasi rupanya. Bukan. Bukhara tu asalnya, maksud dia adalah satu negeri di Uzbekistan. Tempat asal ulama ramai. Ya. Sebab itulah saya pun suka selalu saya suka makan nasi Bukhara. Sebab time kita tengah makan nasi Bukhara tu kita teringat, oh ni Bukhara ni tempat berasal para ulama tu. Ya. Baik, di sini dia kata kalau kamu pergi negara Bukhara, jangan cepat menukar imam. Jangan engkau cepat menukar ulama besar. Maksudnya jangan cepat menukar guru. Sebaliknya hendaklah bersabar sekira-kira 2 bulan untuk meneliti dan memilihnya sebagai guru. Kerana jika engkau pergi menghadap seorang ulama dan mula mempelajari pelajarannya, berkemungkinan cara pengajarannya tidak memuaskan hati engkau, lalu engkau meninggalkannya dan pergi mencari yang lain. Dengan itu kamu tidak memperolehi keberkatan dalam pembelajaran. Maksudnya, punyalah kita ni nak berhati-hati dalam memilih guru. Kita disuruh untuk periksa dia, test dia, tengok dia ni 2 bulan tengok dia ni. Kita semak dia ni betul ke berilmu? Betul ke dia ni power dalam ilmu dia? Betul ke dia ni pandai mengajar? Betul ke dia ni tidak sesat? 2 bulan kita kena semak orang ni. Kalau kita betul-betul puas hati, okey alhamdulillah dia ni tak sesat. Dia ni memang berilmu. Dia mengajar pun okey. Semua lulus. 2 bulan. Lepas tu baru boleh mula mengaji dengan dia. Supaya apa?
Jangan kita pergi belajar je dengan seseorang ustaz. Tengok, ustaz ni tak apa benda lah dia mengajar. Tak faham lah saya. Kita pun tinggal. Ustaz dah. Pergi belajar dengan ustaz lain. Pergi belajar, alamak ustaz ni garang sangat pula. Tak boleh aku dengan ustaz garang-garang ni kan. Tinggal ustaz kau. Pergi pula belajar dengan ustaz lain. Lah ustaz ni suara perlahan sangat aku tak dengar. Tinggal lagi ustaz. Dalam tempoh 1 tahun 360 ustaz dia dah tukar. Mana nak pandai kalau macam tu? Mana nak dapat ilmu kalau macam tu? Sebab itu disarankan sebelum kita nak start belajar dengan seseorang, cek dulu betul-betul, periksa dulu, dengar dulu. Okey, bagus ustaz ni. Baru betul-betul konsisten belajar dengan ustaz ni. Jangan dah tukar. Nanti keberkatan ilmu akan hilang. Ilmu pun tak dapat. Inilah masalah sebahagian orang. Pergi kat surau ni, belajar sikit, alah tak sedap ah. Pergi tukar ke masjid lain, pergi belajar dengan ustaz ni, alah tak sedap lagi. Pergi jumpa orang lain pula mengaji, alah tak sedap lagi. Bertukar. Sudahnya 20 tahun duk belajar, ilmu satu hapak pun tak ada dalam hati. Ilmu satu pun tak masuk dalam kepala. Bab hukum hakam pun tak reti. Bab Quran tak reti. Bab hadis tak reti. Dah belajar dah 20 tahun. Kenapa ilmu tu tak duduk Kenapa ilmu tu tak masuk dalam hati? Salah satu puncanya adalah bertukar-tukar guru. Bertukar-tukar guru, tuan-tuan. Saya berjumpa dengan para alim ulama zaman yang masih hidup sekarang ni. Dia berguru dengan syekh dia. Dia berguru dengan syekh dia seorang saja selama 40 tahun. 40 tahun duduk mengaji dengan seorang guru. Maka orang ni pun akhirnya menjadi seorang ulama besar. Ada pun setengah orang duk tukar ni. Maka hujungnya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu tidak masuk dalam hati dia. Mengajilah selama berpuluh tahun, tak jadi juga. Sebab itu dinasihatkan kita dalam kitab ni, dia kata jangan cepat sangat dia pergi duduk belajar dengan guru sebelum kita periksa dia, sebelum kita cek dia. Ini main kebah ya, main duduk ya, main belajar saja. Tengok ustaz tu tak kena pula dengan selera kita dah tinggal. Hilang keberkatan ilmu tu nanti. Faham tuan-tuan dan puan ya? Tu dia. Oleh itu hendaklah diteliti kira-kira 2 bulan dalam pemilihan guru. Masya Allah, 2 bulan suruh kita tengok. Teliti dulu orang ni, sesuai kau nak belajar. Kemudian diadakan mesyuarat. Masya Allah. Sehingga engkau tidak perlu lagi meninggalkannya dan berpaling daripadanya. Dengan itu engkau menetap di sisinya sehingga pembelajaran engkau mendapat keberkatan dan ilmu engkau dapat dimanfaatkan oleh engkau sebanyak-banyaknya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita betul-betul duduk di hadapan seorang guru nak belajar, cek dulu, pilih dulu, teliti dulu. Ya. Ada kalanya kita ni kalau kaki belajar kan, kita akan melakukan kesilapan yang disebut dalam kitab ni. Cepat sangat nak belajar dengan seseorang dan secepat itu juga ditinggalkan seseorang tu. Ya. Sekadar berkongsi pengalaman lah tuan-tuan. Saya ni memang suka belajar. Sampai sekarang saya duk belajar. Tinggal lagi sebab saya tengah sibuk dengan PhD ni, saya stop sikit lah. Saya tak dapatlah nak mengaji dengan siapa-siapa syekh sekarang ni. Tapi awal tahun hari tu, saya nak juga belajar. Saya pergi minta dekat Habib Tahir. Habib, boleh tak saya nak buka satu kitab fiqah? Kitab fiqah tu tebal dia macam ni. Tebal macam ni kitab fiqah. Tajuk dia Bushrul Karim. Bushrul Karim ni kitab famous jugalah. Saya pergi nak mengaji dengan Habib Tahir kat rumah dia. Jadi saya fikir kitab tu tebal ni masal.
Maksudnya kita nak baca tu sepintas lalu je lah. Tak adalah nak minta dia syarah panjang sangat. Jadi saya ingat bolehlah baca, lepas tu dia syarah sikit, baca, dia syarah sikit, baca, dia syarah sikit. Kalau dia mengajar kitab tu, macam saya duk mengajar kitab ni, 10 tahun lah aku tak khatam kitab tu. Jadi saya fikir, okeylah kitab ni baca laju-laju, syarah sikit-sikit lah, Habib syarah sikit-sikit. Kali pertama saya pergi baca kitab tu dengan Habib, dia syarahkan kitab tu macam saya tengah syarah ta'lim ni. Atau macam saya syarah Safinah ni. Saya kata sampai botak rambut aku tak khatam kitab ni. Kali kedua pergi baca kitab tu, sama juga dia bantai syarah panjang-panjang. Satu hari tu saya dapat satu ayat sahaja tuan-tuan. Bayangkan satu hari satu ayat, saya nak khatam kitab setebal macam ni berapa hari saya perlukan. Kali ketiga saya buat apa tuan-tuan rasa-rasa? Kali ketiga saya dah tak pergi lagi dah. Sebab dia tak ikut selera kita. Jadi kan bagus kalau kita ikut cakap pengarang kitab ni, dia kata sebelum kamu nak mula belajar, cek dulu, teliti dulu, kaji dulu, semak dulu macam mana dia mengajar. Kalau betul kamu sesuai dengan cara dia belajar, okey belajar. Ini kira saya pun dianggap melanggar adab lah. Pergi belajar 2 kali je, lepas tu dah tak nak pergi. Sebab apa? Sebab panjang sangat syarah dia. Ya, nantilah kena minta maaf dengan Habib. Kena belanja makan sate sikit kot. Ya, lepas tu minta maaf lah. Jadi itu contoh tuan-tuan dan puan-puan, kesilapan yang kita lakukan. Kita pergi belajar dengan seseorang dalam keadaan kita tak periksa kat dia, kita tak semak kat dia, tengok 2-3 hari kita belajar, kita dah tak sedap lah mengaji dengan ustaz ni. Tinggal. Perkara itu satu perkara yang kurang adab, ya, kurang beradab. Sebolehnya kalau boleh kita nak elakkan. Baik. Muka surat 17 nanti kita sambung pada minggu depan insya-Allah taala. Kita teruskan dengan kitab Safinatun Najah. Muka surat 68 ataupun 69. Waktu solat fardu ada 5. Waktu solat fardu ada 5. Saya rasa Ustaz Firdaus telah baca dah sikit dekat bab tu, tentang permulaan waktu zuhur, permulaan waktu asar dan permulaan waktu maghrib. Saya rasa dah selesai dah pada minggu lepas. Jadi mungkin kita tak payah ulang balik. Kita teruskan pada yang keempat, permulaan waktu isyak adalah hilang cahaya merah di ufuk dan akhirnya adalah terbit fajar sediq. Baik. Jadi bila bermulanya waktu isyak, of course pada zaman ini kita tidak lagi berpandukan kepada cahaya di langit. Kita dah tengok bulan, tak tengok bulan ke bintang ke, kita dah tak tengok dah. Ke makcik-makcik sebelum sembahyang isyak tu biasa pergi tengok langit dulu. Rasanya dah tak ada dah, tak ada orang, tak ada kerja nak buat dah. Semua dah ada kalender, semua dah ada handphone, semua dah ada kat masjid surau. Jadi kita tidak menghadapi satu situasi kita perlu kena check dekat langit. Tak ada dah. Situasi itu dah terlalu sedikit berlaku. Tapi pada zaman dulu-dulu, zaman tak ada kalender, tak ada phone, tak ada radio, masjid surau pun tak ada mikrofon. Jadi macam mana dia orang nak tahu waktu solat dah masuk ke belum? Memang dia kena pergi keluar, dia kena tengok langit. Memang dia kena tengok langit. Ya, kalau waktu zuhur ada cara dia. Nak ukur waktu zuhur tu macam mana, ada cara dia. Kena letak objek.
Okey, macam mana kita nak tahu waktu zuhur dah masuk? Kita nak tahu waktu zuhur dah masuk macam mana? Kalau kita pergi dekat bawah matahari, kita letak satu objek macam ni. Masa objek ni tiada sebarang bayang-bayang. Bila satu-satu objek di bawah matahari dia tak ada langsung bayang-bayang, maka dipanggil waktu itu dengan istilahnya waktu istiwa. Waktu istiwa maksud dia waktu di mana satu objek tidak ada bayang-bayang. Kenapa objek tu tak ada bayang-bayang? Sebab apa dia tak ada bayang-bayang? Sebab apa, Adam? Sebab matahari betul-betul atas kepala langit. That's why bayang-bayang tak ada. Okay. Contohlah tuan-tuan ya. Kita kata ni bayang-bayang ya. Kalau matahari dekat belah sini, dia punya bayang-bayang akan keluar dekat belah sini pula. Okay, matahari kalau belah sini, bayang-bayang dia akan keluar kat sini. Bila matahari dekat tengah-tengah atas kepala dia, bayang-bayang tak ada. Bila matahari dah belah sini, bayang-bayang dia akan keluar belah sini pula. Betul kan? Matahari dia akan beredar macam ni. Kalau matahari kat sini, bayang-bayang belah sini. Kalau matahari betul-betul atas kepala dia, zero bayang-bayang. Bayang-bayang takkan ada. Bila matahari dah belah sini pula, dia punya bayang-bayang keluar belah kat sini. Okay. Jadi apabila matahari betul-betul atas kepala benda ni, pada waktu ni matahari objek ni tak ada bayang-bayang. Ini waktu dipanggil waktu istiwa. Okay. Belum boleh sembahyang zuhur lagi waktu tu. Bila matahari ni dah condong sikit ya. Dah keluarlah bayang-bayang dia sikit. Objek ni punya tadi tak ada bayang-bayang sebab betul-betul matahari atas kepala. Bila matahari dah condong sikit, okay, keluar bayang-bayang dia sikit saja, masuklah waktu zuhur pada ketika itu. Dia nanti belajar ilmu falak, nanti dia cerita dia lagi panjang lah. Matahari daripada bahagian timur kan, timur. Jadi dia punya bayang-bayang dekat arah barat. Bila dia dah sini, dia akan keluar kat sini. Itu kalau belajar ilmu falak tu nanti dia akan mengajar lah kat situ. Jadi yang tu waktu zuhur. Waktu asar pula, apabila bayang-bayang sama tinggi dengan objek. Agak-agak ni berapa sentimeter ni? Let's say 3 cm. Pen ni 3 cm. Bila bayang-bayang dia juga 3 cm, okay, itu tandanya dah masuk waktu asar. Bayang-bayang objek sama panjang dengan ni. Bayang-bayang sama panjang dengan objek dia. Okay. Benda-benda ni kita just nak tahu je. Ya. Bukan suruh besok pagi sekarang waktu zuhur masing-masing keluar rumah dia nak cek bayang-bayang. Jangan buat perangai macam tu. Pelik orang tengok. Lah makcik aku ni semalam dia okey je. Hari ni dah kenapa dia ni? Kena rasuk ke apa kan? Tengah panas-panas waktu zuhur dia pergi duduk seorang-seorang pergi ukur bayang-bayang. Bukan suruh buat bundalah tu. Ni setakat nak bagi makluman saja biar kita tahu sikit. Ya. Jadi waktu zuhur ada cara nak ukur pakai bayang-bayang matahari. Waktu asar pun ada cara nak tengok bayang-bayang dia tu. Bila waktu maghrib, itu nanti kena tengok langit. Kena tengok dia punya cahaya. Ada cahaya merah lah, cahaya oren lah, cahaya biru lah. Okay. Dan bermula waktu isyak. Waktu isyak ni bermula bila? Bila cahaya semua dah clear dah. Bila cahaya merah dah tak ada. Cahaya merah dah tak ada. Kita tengok langit memang dah tak ada dah cahaya matahari. Gelap sungguh. Maka itu bermulanya waktu isyak. Bermula waktu isyak dengan hilangnya cahaya merah pada langit.
Okey, bermula dah. Habisnya bila? Habisnya adalah ketika terbit fajar. Fajar apa? Dipanggil fajar shadiq. Shadiq ni maksud dia adalah betul. Fajar yang betul. Kalau betul lawan dia apa? Salah. Jadi fajar ni ada namanya fajar shadiq. Ada satu lagi dipanggil fajar kazib. Ada dua jenis fajar. Okey. Kalau fajar kazib, kita kalau tengok langit pagi-pagi tu, lebih kurang setengah jam atau 40 minit sebelum masuk waktu subuh, langit dia akan keluar sikit cahaya. Dia akan keluar sikit cahaya, lepas tu cahaya tu akan hilang. Itu dipanggil fajar kazib. Kazib ni apa? Menipu. Dipanggil fajar itu dengan fajar menipu. Kenapa dia menipu? Dia datang lepas tu dia hilang. Dia macam menipu. Dia main apa? Dia main cak-cak sikit. Dia main acah-acah. Dia datang, dia tunjuk muka je, pak, dia lari balik. Dipanggil fajar kazib. Ada orang, kalau dia tak pandai beza mana fajar shadiq dengan fajar kazib, okey, dia tengok ke langit, ada cahaya sikit tadi tu keluar, dia ingat subuh dah masuk. Padahal itu belum masuk subuh lagi. Sebab itu dipanggil fajar kazib. Masuk subuh itu dengan fajar shadiq, bukan fajar kazib. Okey. Jadi fajar ni, cahaya pada waktu pagi tu ada dua jenis. Namanya fajar kazib, maknanya fajar shadiq. Subuh tu maksudnya adalah masuknya fajar shadiq, bukan fajar kazib. Nanti kalau pergi mana-mana camping ke apa ke, duduk depan laut ke kan, cuba tengok dalam 40 minit sebelum subuh tu kan, kita akan nampak ada sikit cahaya keluar dekat langit. Lepas tu cahaya tu akan hilang. Itu fajar kazib nama dia. Kalau tak belajar, kalau tak ada ilmu, kita tengok ada je cahaya dekat langit, kita pun semain subuh. Padahal waktu subuh belum masuk lagi. Cahaya tu dah hilang, dekat setengah jam lepas tu keluar lagi satu cahaya yang baru. Itu baru masuk waktu subuh. Itu baru dipanggil fajar shadiq. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey, itu nombor 5. Nombor 4. Nombor 5, permulaan waktu subuh adalah terbit fajar shadiq. Dan akhirnya adalah hingga terbit matahari, iaitu syuruk. Okey, itu 5 waktu solat. Selesai. Muka surat 70. Yang tu kita baca je lah. Sebab nak syarah nanti agak susah nak faham sikit. Cahaya di ufuk ada 3. Cahaya di ufuk. Ufuk ni apa? Ufuk ni langit Cahaya ke langit ni ada 3 jenis. Cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih. Cahaya merah di langit tu ialah waktu maghrib, dan cahaya kuning di langit tu serta cahaya putih adalah waktu isyak. Dan disunatkan melewatkan solat isyak hingga hilang cahaya kuning serta cahaya putih di ufuk. Tu nanti kalau kita belajar kitab-kitab lain, nanti kita akan huraikanlah ya, apa maksud cahaya-cahaya ni. Kita teruskan lagi muka surat 71. Waktu tahrim. Waktu tahrim. Muka surat 71, fasal 35. Haram melakukan salat yang tidak mempunyai sebab yang terdahulu dan sebab yang berserta. Maksudnya tak boleh solat
dengan solat yang tidak mempunyai sebab yang terdahulu dan sebab yang berserta. Okey. Sebelum nak fahamkan ni, kita nak faham satu perkara lain. Solat ni, kita ada banyak sembahyang kan, macam-macam sembahyang. Sembahyang duha lah, sembahyang wajib lah, sembahyang rawatib lah, sembahyang tahajud lah, sembahyang tarawih lah, sembahyang taubat lah, sembahyang hajat lah, sembahyang tasbih lah. Okay. Seluruh sembahyang yang dalam Islam ni, dia boleh dikategorikan kepada 3 jenis kategori. Sembahyang yang sebabnya terdahulu, satu. Yang kedua, sembahyang yang sebabnya adalah berserta ataupun seiring. Nombor 2. Nombor 3, sembahyang yang sebabnya terkemudian. 3. Sembahyang yang sebabnya terdahulu, sembahyang yang sebabnya seiring, sembahyang yang sebabnya terkemudian. 3 jenis sembahyang. Yang pertama maksud dia, sembahyang tu ada sebab, dan sebab dia datang dulu, lepas tu kita baru sembahyang benda tu. Contoh, kita sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa kita sembahyang tahiyatul masjid? Apa sebab kita sembahyang tahiyatul masjid? Apa sebab kita sembahyang tahiyatul masjid? Sebab kita masuk dalam masjid, betul? Okay. Kita masuk dalam masjid dulu ke kita sembahyang tahiyatul masjid dulu? Masuk dulu ke sembahyang dulu? Masuk dulu, betul? Jadi sebabnya dah ada dulu. Maka kita baru sembahyang. Ini namanya sembahyang yang sebabnya terdahulu. Sebabnya datang dulu, baru kita buat sembahyang. Contoh lain, sembahyang sunat wuduk. Kita akan ambil wuduk dulu ke, atau sembahyang sunat wuduk dulu baru ambil sembahyang? Baru ambil wuduk. Ambil wuduk dulu, betul? Jadi kita ambil wuduk dulu. Maka ini adalah sebab. Lepas tu kita baru sembahyang. Maka ni sembahyang. Maka dua-dua ni contoh dia adalah sembahyang yang terdahulu. Sebabnya dah terdahulu. Contoh lain, solat jenazah. Kita sembahyang dulu, baru jenazah ada, atau jenazah dah ada, baru kita sembahyang dia? Jenazah dah ada dulu. Pernah tak kita tengok orang tu tak mati lagi, tapi dah sembahyang dulu? Mana boleh. Orang tu tengah nazar ke sakaratul maut ke, kita pun Allahu Akbar sembahyang kita. Jadi jenazah ada dulu, baru kita sembahyang dia. Maksudnya sebab dah ada dulu, baru kita sembahyang. Maka ini contoh-contoh kepada sembahyang yang didahului sebab, terdahulu sebabnya. Okey. Sembahyang yang sebab dia seiring. Sebab dan sembahyang tu sekali jalan. Yang tadi dia dah terdahulu, advance dulu. Ni sebab dengan sembahyang tu serentak sekali jalan. Apa dia? Solat yang sebab dia seiring. Seperti contohnya solat ni, solat gerhana. Biasa kita sembahyang gerhana bila? Apakah sebab untuk kita sembahyang gerhana? Apa sebab kita sembahyang sunat gerhana? Kerana sedang berlaku gerhana. Gerhana tengah berlaku, kita pun sembahyang. Jadi sebab dengan sembahyang tu dia serentak. Boleh tak kita sembahyang gerhana lepas habis gerhana? Boleh tak? Gerhana dah habis, kita baru nak pergi sembahyang gerhana. Boleh? Hukum dia tak boleh.
Jadi gerhana dengan sembahyang tu mesti kena jalan serentak. Jadi ini namanya solat yang sebabnya serentak ataupun seiring. Okey. Nombor 3, ada solat yang sebabnya terkemudian. Kita dah sembahyang, lepas tu baru dapat sebab tu. Sebabnya baru datang. Contohnya adalah solat hajat. Kita solat hajat, kita sembahyang ni sebab nak dapatkan hajat daripada Allah Ta'ala. Time kita sembahyang tu, hajat tu dah dapat ke belum? Kita sembahyang, contoh. Kita sembahyang hajat sebab apa? Contohnya nak minta sembuh daripada penyakit. Time kita sembahyang hajat tu, kita dah sembuh ke belum? Belum lagi kan? Jadi kita sembahyang hajat, nanti Allah bagi kesembuhan. Kesembuhan tu datang selepas kita sembahyang hajat, betul? Ini namanya sebab dia tu terkemudian. Contohnya solat hajat. Maksudnya kita sembahyang dulu baru dapat yang sebab dia. Sembahyang dulu baru dapat sebab dia. Solat hajat dan juga contohnya solat istikharah. Kita sembahyang minta istikharah daripada Allah Ta'ala. Istikharah yang kita dapat ni, kita dah dapat ke belum time kita sembahyang? Belum dapat lagi. Kita sembahyang dulu, lepas-lepas tu baru kita akan dapat. Maka ini namanya sembahyang yang sebab dia tu nanti, terkemudian baru datang. Boleh faham ke ni? Ada 3 jenis sembahyang. Pertama, sembahyang sebabnya mendahului salatnya. Sebab dah ada, baru kita sembahyang. Contohnya tadi, tahiyatul masjid, solat tahiyatul wuduk. Solat yang wajib kita ni, sembahyang kita sekarang ni, dan juga solat qada. Solat qada pun sama juga. Waktu dah masuk dan dah habis, kita baru nak sembahyang. Ini maksudnya solat yang sebabnya datang dulu, lepas tu kita sembahyang. Ada pula sebab dengan sembahyang ni dia serentak sekali jalan. Contohnya macam gerhana tadi. Ada pula sembahyang dulu, lepas tu baru dapat sebabnya. Istikharah dan juga solat hajat. Okey? Jadi 3 jenis sembahyang. Kalau kita dah faham 3 jenis sembahyang ni, okey, kita kena faham bahawa sebab pertama dan juga sebab kedua, 2 jenis sembahyang, yang pertama yang sembahyang kedua ni, dia boleh sembahyang pada waktu tahrim. Apa maksud waktu tahrim? Waktu tahrim adalah waktu di mana kita haram sembahyang pada waktu tu. Kita tak boleh sembahyang pada waktu tu, hukum dia haram. Waktu tahrim adalah waktu yang diharamkan kita sembahyang. Jadi haram kita sembahyang pada waktu tahrim, kecuali 2 jenis sembahyang yang kita sebutkan tadi. Saya nak bagi contoh je. Contoh waktu tahrim itu adalah lepas waktu asar. Okey, lepas waktu asar bermulalah waktu tahrim. Kita sembahyang asar contoh pukul 5.30. Kita sembahyang asar pukul 5.30. Pukul 5.40 kita nak sembahyang sunat. Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Saya nak sembahyang sunat 5.40. Padahal 5.30 saya dah sembahyang waktu asar. Hukum dia haram kita sembahyang. Lepas kita settle waktu asar, lepas sembahyang asar tu, haram kita sembahyang sampai masuk waktu maghrib. Siapa makcik-makcik di sini dah pernah menunaikan umrah? Cuba tengok, dia pergi sembahyang dekat Masjidin Nabawi. Okey, ke Masjidin Nabawi, lepas salat asar saja dia akan tutup masjid. Dia akan tutup masjid, tak boleh orang sembahyang dalam tu pada waktu asar. Sebab apa?
Sebab memang setelah sembahyang fardu asar, memang hukumnya haram, tak boleh sembahyang. Kalau kita tak belajar, macam saya sendiri, masa saya kecil-kecil dulu, saya mantai buat je. Lepas dah habis sembahyang tu, sembahyang hajat kononnya. Lepas sembahyang asar tu duduk sembahyang hajat kononnya. Padahal sembahyang hajat pada waktu tahrim ini hukumnya adalah haram. Sembahyang hajat haram, sembahyang istikharah haram, sembahyang tasbih haram. Yang boleh sembahyang ketika waktu tahrim hanya dua jenis sembahyang tadi. Yang sebabnya mendahului ataupun yang sebabnya serentak. Maksudnya apa? Pada waktu tahrim ni kita boleh sembahyang tahiyatul masjid. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia ni kategori nombor 1. So, katakan kita sampai masuk dalam masjid pukul 6. Contoh, kita sembahyang asar kat rumah. Pukul 6 petang kita sampai ke masjid. Boleh tak kita sembahyang tahiyatul masjid pukul 6 tu? Padahal kita dah sembahyang asar. Hukum dia boleh. Tahiyatul masjid boleh hukum dia. Tahiyatul wuduk hukum dia boleh. Solat jenazah hukum dia boleh. Sebab semua solat ini adalah kategori pertama, iaitu solat yang didahului oleh sebabnya. Ini boleh sembahyang pada waktu tahrim. Begitu juga solat yang sebabnya serentak, seperti gerhana. Cuba kita fikir, tiba-tiba berlaku gerhana matahari pukul 6.30 petang. 6.30 petang berlaku gerhana matahari. Boleh tak kita sembahyang gerhana matahari? Padahal itu waktu tahrim. Hukum dia boleh. Sebab dia adalah kategori nombor 2. Sebab dan salat itu serentak. Macam gerhana matahari tadi. Habis itu apa yang haram hukumnya tak boleh sembahyang waktu tahrim ni? Iaitulah kategori nombor 3, iaitu salat yang sebabnya datang kemudian. Contohnya, solat hajat. Kita tak boleh solat hajat lepas solat subuh, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan buat solat hajat lepas solat fardu subuh. Kita buat solat hajat tak boleh. Lepas sembahyang asar kita buat solat hajat tak boleh. Solat istikharah pun tak boleh. Solat tasbih pun tak boleh. Tu kena tahu tu. Sebab solat hajat ke, solat istikharah ke, solat tasbih ke, semua ni solat yang dia waktu dia ataupun sebab dia datang kemudian. Kategori nombor 3. Jadi yang haram kita sembahyang pada waktu tahrim ini adalah solat yang sebabnya itu terkemudian. Malam ni dia berat sikit kan? Tu yang berkeruk je dahi macam-macam daripada tadi. Kan? Allahu Akbar. Saya tengah terang ni. Saya nak fahamkan apa yang saya nak terang ni, makan berkali-kali belajar. Bukannya saya sekali je belajar, dah faham tu tak ada. Saya boleh terang benda ni sebab saya dah belajar benda ni 3-4 kali. Kali pertama tak faham, kali kedua tak faham, kali ketiga faham sikit-sikit, kali keempat faham, alhamdulillah, bolehlah saya terang. Kalau makcik-makcik sekali je dengar tu faham, maksudnya makcik-makcik lagi power daripada saya. Ya, sepatutnya makcik-makcik kena duduk kat sini mengajar, saya duduk belakang. Tak apa. Kita dengar dulu, kita cuba fahamkan sikit-sikit. Nanti kita dengar kali kedua, kali ketiga, kali tiga, okey, terus faham dah. Kan? Cuba bayangkan, makcik-makcik lepas subuh nak buat sembahyang hajat. Kita pun dengan confidentnya kita buat sembahyang hajat. Kat surau kan, kat surau. Lepas sembahyang subuh ni, kita buat solat hajat. Tiba-tiba datang Pak Imam tanya, "Cik, nak tanya sikit cik. Cik sembahyang 2 rakaat tadi sembahyang apa?"
Kita pun dengan confident kita kata, solat hajat imam. Banyak hajat saya ni. Kita pun jawab confident kan. Padahal dah lepas subuh dah tu. Agak-agak imam buat apa? Agak-agak imam akan cakap apa kat kita? Sila akhir bulan imam cari kayu. Cari rotan. Makcik ni dah tua bangko pun tak faham lagi selepas main subuh tak boleh sembahyang. Contoh imam akan marah. Oh, masa tu baru faham lah. Pernah belajar rupanya dekat Darul Hikmah Ustaz Tariq punya cerita. Masa tu Ustaz Tariq cerita tak faham. Dah kena marah dengan imam baru faham. Kan? Yang penting dengar ya dulu. Tapi harap-harap faham lah. Saya rasa saya terang ni, saya rasa macam clear. Kan? Saya masa belajar, ustaz saya tak terang clear macam ni. Dah lah, saya belajar dengan Syekh tu jaga Arab. Makcik-makcik yang dengar saya cakap bahasa Melayu ni pun belum tentu faham kan. Berkerut je tak faham kan. Bayangkan saya belajar benda ni dalam bahasa Arab. Syekh tu terang sikit, dah lah terang tu sikit je dalam bahasa Arab pula tu. Macam mana aku nak faham? Tapi belajar 2 kali, 3 kali, 4 kali belajar kitab ni. Dah belajar 3-4 kali, alhamdulillah faham lah. Walaupun dalam bahasa Arab tu faham lah kita. Jadi maksudnya, kot tak faham sangat apa yang kita belajar malam ni, tak apa, simpan dulu. Sampai masa tu sikit lagi dia akan faham. Ya. Tapi saya rasa lah, ikut cara saya terang ni, insya-Allah tak susah nak faham pun. Okey. Ada sembahyang yang kita boleh sembahyang ketika waktu tahrim. Seperti sembahyang jenazah. Kan? Kita pergi masjid, lepas sembahyang asar tu imam kata, okey, lepas sembahyang asar kita nak sembahyang jenazah yo. Jangan pula makcik-makcik pergi ke depan marah pula imam. Imam tak belajar ke lepas asar tak boleh sembahyang? Dan imam tu pula kena marah dengan makcik. Takut bangun jenazah tu nanti kejap lagi. Kalau sembahyang jenazah bolehlah sembahyang lepas asar. Sebab dia kategori 1 tadi. Sebab dah ada, baru kita nak sembahyang. Jangan cakap jaga jenazah tu, kau sabar dulu nanti malam nanti baru kau sembahyang ke kau. Jangan cakap macam tu pula. Jadi sembahyang jenazah boleh sembahyang waktu tahrim. Tahiyatul masjid boleh sembahyang waktu tahrim. Tahiyatul wuduk boleh waktu tahrim. Kalau kita nak qada waktu solat, kita nak qada solat, boleh qada pada waktu tahrim, tak ada masalah. Boleh. Solat gerhana boleh pada waktu tahrim. Gerhana matahari, gerhana bulan boleh. Jadi kira-kira apakah sembahyang yang kita tak boleh sembahyang pada waktu tahrim ni? Solat hajat, solat istikharah, solat tasbih, solat sunat mutlak dan lain-lain. Ni dia sembahyang-sembahyang kita tak boleh sembahyang pada waktu apa tadi? Waktu apa? Waktu tahrim. Okey ya? Okey. Duk cerita waktu tahrim. Bila waktu tahrim ni? Okey, baru nak tengok. Tengoklah muka surat 71. Baru nak terang waktu tahrim tu bila dan apakah dia waktu tahrim ni? Haram melakukan salat yang tidak mempunyai sebab terdahulu dan sebab yang seiring pada 5 waktu. Ni dia, 5 waktu tahrim. Pertama, ketika matahari terbit hingga matahari naik kadar setombak. Maksud dia, daripada waktu syuruk sampai lebih kurang dalam 20 minit lepas waktu syuruk. Tu tak boleh sembahyang. Tu waktu tahrim. Nombor 2, ketika waktu istiwa. Ni waktu istiwa baru kita sebut tadi. Bila waktu istiwa? Waktu istiwa adalah beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur. Let's say lah tuan-tuan, 5 minit lah sebelum, tak sampai 5 minit, dia sekejap je. Dalam
let's say 5 minit lah. 5 minit sebelum masuk waktu zuhur, itu waktu istiwa yang hukum dia tahrim. Kita jangan, contohnya zuhur 1.25. Kita tak boleh sembahyang sunat apa-apa 1.23. Tak boleh. Sembahyang sunat yang kita kata tak boleh sembahyang tu tadilah. Jadi waktu istiwa adalah beberapa minit sebelum masuknya waktu zuhur. Itu waktu yang tidak boleh sembahyang sunat, yang kita kata tak boleh sembahyang tu tadi. Itu nombor 2. Nombor 3, ketika matahari kekuningan hingga matahari terbenam. Dekat-dekat masuk waktu maghrib tu, sampai azan maghrib tak boleh sembahyang. Nombor 4, selepas solat subuh hingga terbit matahari. Kita kalau dah selesai solat subuh, lepas solat subuh kita tak boleh sembahyang apa-apa kecuali yang nombor 1, nombor 2 je tadi. Jangan selepas solat subuh kita baru nak sembahyang istikharah. Jangan lepas solat subuh baru nak sembahyang hajat. Jangan rajin pula sembahyang waktu subuh, lepas sembahyang subuh baru nak sembahyang tasbih. Haram hukum semua tu. Tak boleh. Lepas kita settle solat isya, lepas kita sembahyang solat subuh ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada sembahyang sunat lagi. Kecuali yang 2 jenis itulah, ya. Fahamlah kan? Jadi lepas kita dah bagi salam sembahyang subuh, tak boleh sembahyang sunat, solat hajat, solat tasbih, solat istikharah tak boleh. Bila bolehnya? Kita duduk sampai masuk waktu duha. Okey, bila masuk saja waktu duha, okey, lampu hijau balik, lampu hijau. Nak sembahyang tasbih, nak sembahyang apa benda sembahyanglah. Duha sampai waktu istiwa, beberapa minit sebelum zuhur. Sembahyang. Masuk saja waktu istiwa, okey, lampu merah balik, lampu merah. Tak boleh sembahyang tu. Sampai azan zuhur. Okey. Daripada azan zuhur sampai asar, tak ada masalah, sembahyang lah. Lampu hijau belaka. Masuk waktu asar, lepas kita selesai saja waktu asar, solat asar, okey, waktu merah balik. Merah sampai masuk maghrib. Tak boleh sembahyang. Ya, waktu merah. Tak boleh sembahyang. Azan saja maghrib, okey, lepas azan maghrib boleh dah sembahyang. Lampu hijau balik. Daripada maghrib sampai subuh. Semua waktu hijau. Green light. Nak sembahyang tak ada masalah. Jadi agak-agak dalam sepanjang satu hari tu, ada berapa waktu yang lampu merah tak boleh sembahyang? Sebenarnya ada 3 je. Bila lampu merah tak boleh sembahyang, lepas solat subuh sampai masuk waktu duha, beberapa minit sebelum waktu zuhur, dan lepas salat asar sampai masuk maghrib. 3 ni red light. 3 ni waktu yang tak boleh sembahyang, lampu merah. Dan selain daripada 3 ini, semua lampu hijau. Sembahyanglah, tak ada masalah. Yang maksud lampu merah ini hanya untuk solat yang kita sebutkan tadi, seperti solat hajat, istikharah, tasbih, dan solat-solat lain yang mungkin sebabnya adalah terkemudian. Baik. Saya rasa tu saja. Ya, kita dah selesai sampai waktu tahrim. Minggu depan insya-Allah saya akan ulang balik tentang waktu tahrim ni. Selepas saya rasa betul-betul saya confident, makcik-makcik semua faham, baru kita masuk bab lain. Kalau minggu depan saya tengok ada lagi makcik-makcik yang dahi dia berkerut kan, tak lulus. Saya akan ulang balik sampai tak ada yang dahi dia kerut. Okey. Biar kita belajar ni, biar kita faham lah. Ya, nanti kita belajar kitab lain tu kita bertambah faham lagi. Okey, settle. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Nak tanya yang soal tahrim tadi. Ya. Tanya yang 3 cahaya tu. Ah, Nak tanya yang waktu tahrim tu, nak tanya pasal 3 cahaya tu. 3 cahaya tu. Okey, silakan. Walaupun Ustaz nak terangkan tu, ada bertanya dia. Satu je, sikit je. Silakan. Kenapa 3 cahaya ni, merah, putih, kuning,
cahaya yang dia je ni. Dia sebenarnya je ni. Semua waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya melibatkan matahari. Semuanya melibatkan. Apa beza siang dengan malam? Siang ada matahari. Malam tenggelam matahari. matahari dah tenggelam, matahari tak ada. Jadi subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, kita nak tahu setiap waktu ni, tak nak kena berpandukan kepada cahaya matahari. Jadi sebab cahaya matahari tu pula ada 3 jenis cahaya yang berbeza. Ada namanya cahaya putih, ada namanya cahaya kuning, ada namanya cahaya merah. Cahaya matahari ni kita akan nampak kat mana? Kat mana akan keluar cahaya matahari ni? Dekat laut. Kan? Habis? Cahaya matahari ni kita akan tengok tu kat mana? Contohnya dekat waktu maghrib kan, kita nak tengok cahaya tu kat mana? Mana kita nampak cahaya-cahaya tu? Mesti kat langit lah. Jadi kita tengok langit kan, ada ni cahaya merah ni. Okey, ni cahaya kuning. Oh ni cahaya putih. Jadi cahaya tu ada kat mana? Ada kat langit. Jadi nak tak nak, dah memang cahaya matahari tu memang ada kat langit. Sebab itulah maksud dia cahaya itu, ufuk ni jangan duk pening. Apa maksud ufuk? Langit. Jadi kenapa cahaya ufuk tu ada kat langit je? Dah memang cahaya matahari tu dia keluar kat langit je. Takkan cahaya matahari terkeluar dalam poket aku pula. Memang dah benda tu, sebab matahari kat langit betul tak? Kan, matahari kat langit kan? Jadi cahaya dia keluar kat langit lah. Faham? Tentang cahaya-cahaya tu, ala kulli hal, tidak melibatkan sangatlah kehidupan kita. Sebab kita pada zaman sekarang semua dah ikut kalender. Semua dah ikut phone, semua dah ikut timing-timingnya. Cik? Kuliah subuh? Kuliah subuh? Qabliyah subuh? Boleh tak buat qabliyah subuh setelah? Okey. Okey. Dia macam ni. Soalan ni sebenarnya sangat menarik. Okey. Solat sunat qabliyah subuh. Benda ni saya rasa jarang orang tahu. Jarang kita dengar. Bilakah bermula waktu sunat qabliyah subuh? Starting dia tu bermula bila? Solat sunat qabliyah subuh ni, waktu dia tu mula bila? Bermula daripada azan solat subuh, betul? Dah azan je, kita boleh sembahyang qabliyah subuh, betul? Okey. Berakhirnya waktu qabliyah subuh tu bila? Bilakah berakhirnya waktu qabliyah subuh? Berakhirnya waktu qabliyah subuh adalah pada berakhirnya waktu solat subuh itu sendiri. Contoh ya. Sekarang waktu subuh pukul apa? 5.53. Okey, 5.53 azan je, kita dah boleh sembahyang sunat qabliyah subuh. Okey, kita boleh sembahyang qabliyah subuh tu sampai pukul berapa agak-agak? Sampai mana habisnya waktu qabliyah subuh ni? Sampai? Ya? Sampai habis waktu solat subuh lah. Sekarang waktu solat subuh habis pukul apa? 6.50 Betul 6.50. Masuk waktu solat subuh tadi pukul apa? 5.53. Masuk waktu subuh. Habis waktu subuh apa? Biasanya 7-8 minit habis.
Okey. Masuk 5.53. Habis 7.8 minit. Okey. Okey, ni waktu solat subuh ni. Waktu yang kita boleh sembahyang qabliyah subuh tu bila? Kita boleh sampai habis 7.8 minit tu kita boleh sembahyang lagi. Qabliyah subuh. Mesti ada yang confuse. Boleh ke lepas kita solat subuh, lepas kita habis solat fardu subuh, lepas tu kita sembahyang qabliyah subuh, boleh ke? Boleh tak? Qabliyah maksudnya apa? Qabliyah maksudnya sebelum kan? Sebelum kan? Tapi kita sembahyang qabliyah subuh tu lepas subuh. Boleh ke hukum dia? Boleh. Nama dia qabliyah subuh. Tapi kita nak sembahyang lepas fardu subuh. Boleh ke? Sebenarnya hukum dia boleh. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab waktu tamat qabliyah subuh tu, waktu tamat dia tu 7-8 minit tadi. Waktu untuk solat sunat qabliyah subuh bermula daripada 5.53 sampai 7-8 minit. Jadi walaupun kita telah sembahyang fardu subuh, kita punya masa untuk qabliyah subuh still ada lagi. Boleh sembahyang, tak ada masalah. Itu dianggap qada ke tak qada? Tidak dianggap qada. Bukan qada tu. Maksudnya memang sembahyang adaan. Tunai. Pada waktu. Ini yang saya kata tadi ramai tak tahu. Sebab saya pun tak tahu. Saya baru-baru ni saya tanya Habib Tahir yang jelaskan. Dia kata, bukan qada, dia kata. Selagi belum habis waktu solat subuh, masih boleh sembahyang sunat qabliyah subuh. Secara tunai, bukan qada. Faham ya? Tapi kalau kita nak sembahyang sunat qabliyah subuh tu pukul 9 pagi. Kita terlupa ke, tertidur ke, benda ke, kita nak sembahyang sunat qabliyah subuh pukul 9 pagi. Boleh tak? Itu baru dipanggil qada. Boleh mengqadakkan solat sunat qabliyah subuh 9, 10, 11 boleh. Boleh hukum dia. Qada lah, dipanggil qada lah, ganti balik. Sebab waktu dia dah terkeluar. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Ni halus sikit. Bukan untuk solat subuh je. Sebenarnya solat qabliyah zuhur, solat sunat qabliyah asar, solat sunat qabliyah maghrib, solat sunat qabliyah isya, semuanya ini boleh sembahyang setelah solat fardunya tu. Boleh sembahyang, tak ada masalah. Ini namanya ilmu fiqh. Ya, kita belajar, kita tahu. Tak belajar, tak tahu. Sebab saya masih belajar lagi dengan Habib Tahir, dengan Syekh Abdul Khaliq. Kalau saya tak faham, saya tanya lagi. Jadi daripada tak tahu tu, kita jadi tahu lah. Ya. Menjawab ke soalan tadi, Encik? Settle, Ada soalan lain? Tak ada. Okay. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa pada hari Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.